Semua guru di Sabah perlu terus menunjukkan komitmen, keikhlasan dan dedikasi dalam melaksanakan amanah mendidik generasi muda Sabah. Demikian ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menurut beliau, kerajaan negeri juga komited memperkukuh sistem pendidikan. Ini termasuk memastikan warga pendidik mendapat sokongan sewajarnya untuk terus cemerlang dalam tugas mereka. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam perasmian Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS peringkat negeri Sabah kali ketiga di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Majlis diadakan bagi meraihkan kecemerlangan dalam pengurusan sekolah selain memberi penghargaan kepada guru-guru berprestasi tinggi. Dalam usaha menjadikan Sabah sebagai hub kemahiran dan inovasi yang mampan di rantau ini, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini diperluaskan ke sekolah dan institusi tahfiz di negeri ini. Inisiatif baru di bawah program khas yang dikenali sebagai TVET Tahfiz bermula dengan 2 lokasi rintis, termasuk Institut Tahfiz Al-Quran Sabah ITKAS. Program ini akan menyatukan pendidikan hafazan dengan kemahiran teknikal sekaligus memberi lebih banyak peluang kepada pelajar pada masa depan. Kita harap program ini boleh memberikan semangat kepada kita untuk terus memperjuangkan TVET seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. TVET ini bukan sekadar pilihan tetapi adalah satu keperluan untuk kita di negeri Sabah dan kita sedang menyelaras menyusun program berhubung dengan TVET ini. Datuk Arifin berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri simposium TVET Sabah 2.0 di Kota Kinabalu. Antara langkah awal ialah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah terlibat melalui program berkaitan termasuk sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. 5 program pemulihan dalam komuniti PDK dan 2 program pendidikan khas integrasi PPKI di Kota Marudu menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Sumbangan berupa barangan keperluan harian dan cek curah disampaikan Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salag. Sumbangan keseluruhan bernilai lebih RM10,000 ini bagi meringankan beban pelajar dan keluarga terlibat. Penerima sumbangan terdiri PPKI SMK Bandau, PPKI SMK Tandek, PPKI SK Timbang Batu, PPKI SK Marak Parak dan PPKI SK Talantang. Selain PDK Kota Marudu dan PDK Tandek. Menurut Datuk Juliah, kanak-kanak istimewa di PDK dan PPKI mempunyai bakat tersendiri yang boleh dicungkil dan berpeluang berjaya dalam hidup jika diberi kesempatan. Justru ia akan terus dilaksanakan dan menjadi program utama Mutiara GRS. Kutipan dana sebanyak RM500,000 disasar dalam Sepeda Amal Borneo 2025. Inisiatif itu bagi menyokong pembinaan Hospis Kanak-Kanak Malaysia MCH di Kota Kinabalu yang akan menyediakan penjagaan paliatif kanak-kanak. Pembinaan pusat berkenaan dianggarkan mencecah RM2 juta. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia bahagian Doktor Kerajaan, Dr. Timothy Cheng berharap orang ramai dapat menjayakan inisiatif kebajikan ini. Sekaligus meningkatkan kesedaran penjagaan paliatif untuk kanak-kanak. Mengumpul dana untuk MEPAC, itu Malaysian Association of Pediatric Palliative Care, dan dia punya usaha dalam usaha diorang untuk membuat satu hospice untuk kanak-kanak. Hospice untuk kanak-kanak adalah untuk menyediakan palliative care bagi kanak-kanak yang ada life limiting illnesses. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sepeda Amal Borneo 2025 akan bermula di Sandakan pada 27 Julai dan berakhir di Kota Kinabalu pada 1 Ogos. 17 penunggang dari dalam dan luar negara akan mengharungi laluan sejauh lebih 600 kilometer.
Lebih 500 wanita dari 5 negara ASEAN dijangka menghadiri persidangan wanita ASEAN mengenai amalan terbaik 2025. Persidangan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 16 Ogos depan. Program Anjuran Persatuan Industri Kecil Sederhana Usahawan Wanita Bumi Putra Sabah IKS NITA bakal menampilkan 16 penceramah wanita berjaya. Kita akan berkonferensi dengan wanita-wanita dari negara ASEAN daripada 5 state member of ASEAN. So kita akan ada dalam 16 orang penceramah ataupun wanita berjaya dari serantau ASEAN akan berkongsi amalan-amalan baik sebagai seorang wanita, dan kita akan berkongsi juga dengan semua wanita di Sabah. Datuk Dayang Khatijah menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Toh Puan untuk merasmikan persidangan tersebut. Persidangan yang pertama kali diadakan ini turut dimeriahkan dengan pameran serta persembahan kebudayaan daripada negara ASEAN terlibat. Sebanyak 34 sekolah terdiri 31 sekolah rendah dan 4 sekolah menengah dalam daerah Kinabatangan terlibat Karnival Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM. Karnival tersebut berlangsung di Sekolah Kebangsaan Bilit. Sebanyak 6 acara dipertandingkan dan mendapat sambutan menggalakkan. Pembelajaran STEM di sekolah memang mendapat tempat di mana memang diterajui oleh guru besar di sekolah masing-masing lah. Kami sebagai penganjur daripada sektor pembangunan murid, unit bakat, di mana STEM ini ada di bawah saya. Alhamdulillah, setakat ini kami masih boleh bersaing lah. Siti Rubiah ditemui pemberita RTM pada Karnival STEM peringkat daerah Kinabatangan di PPD Kinabatangan. Setiap pemenang akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri. Asas-asia, nilai patriotisme dan jati diri pelajar luar bandar. Itu matlamat kem kepimpinan pewaris yang diadakan di SMK Cinta Mata Tenom. 140 pelajar tingkatan 4 dan 5 dari beberapa sekolah di Tenom dan wilayah Persekutuan Labuan menyertai kem selama 3 hari ini. Program Anjuran iGuru Sabah ini turut mendapat kerjasama PPD Tenom, IPG Keningau dan Mawib. Special tahun ini sebab kita buat di kawasan pedalaman. 1.0 kita telah laksanakannya di bandar, 2.0 kita buat di luar bandar, kali ini di Tenom pedalaman. Jadi mudah-mudahan program yang berimpak tinggi ini kita akan teruskan untuk masa-masa depan. Kem pewaris juga membuka ruang kepada NGO mendekati komuniti luar bandar dan golongan asnaf. Kita akan bagi satu peluang NGO-NGO ini untuk menggerakkan dan akan memberikan manfaat kepada asnaf lah juga, sama ada di wilayah Persekutuan dan juga di Sabah. Program ini mencerminkan potensi besar generasi pelapis dari pedalaman. Raptai penuh anugerah lagu Sabah VFM 2025 musim kedua yang berlangsung di Dewan KDCA Penampang malam tadi berjalan lancar. Sebanyak 12 lagu hasil ciptaan komposer tempatan berentap dalam 4 kategori iaitu Kadazan, Murut, Bajau dan Dusun. Saya rasa mereka tidak bagi 100% lagi itu. So mungkin 90% dan mereka simpan lagi 10% tu. So esok mesti sesuatu yang lebih menarik. Persembahan para finalis diiringi pemuzik Kombo RTM Sabah berkolaborasi dengan pemuzik orkestra RTM. Selain daripada latihan individu, kami buat latihan berkumpulan juga. Begitu juga dengan orkestra RTM yang turun sini semata-mata membantu anugerah lagu Sabah VFM musim kedua ni. Anugerah lagu Sabah VFM dijayakan dengan kerjasama kerajaan negeri dilaksana sebagai usaha memartabat lagu-lagu etnik negeri ini selain menggalakkan penghasilan karya seni baharu. Saya rasa ini satu platform yang baik untuk kami untuk memperkenalkan lagu-lagu daripada dialek kami masing-masing lah. Buat pertama kalinya lagu saya sendiri masuk di final anugerah Sabah BFM, lagu Sabah BFM. Saya gembira terpilih dan bersyukur sebab sebelum ini pun saya pernah masuk carta lagu artis Sabah.
Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM48,000. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani Rakyat di Santuni.